ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah. Terima kasih Ustaz Amin bagi lapang masa malam ni bersama kita, insya-Allah. Abang dia tukar pergi tempat dia pergi tempat kita lah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, tuan pengurusi Madrasah Ar-Raudah, para imam, para bilal, para ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada bunda saya, tak sihat pun datang juga, masya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni malam ke-27 Ramadan, malam yang paling banyak qaul ulama. 21 ada berapa qaul, 25 ada berapa qaul. Qaul ni apa Ustaz? Pandangan ulama, kata-kata ulama, pengalaman mereka yang mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam itu. Akan tetapi menurut Maulana Zakaria Al-Dahlawi rahimahullahu ta'ala, paling banyak yang berlaku adalah pada malam 27 Ramadan. 27 Ramadan paling banyak berlaku. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cakap? Antara dia imam mazahib, 4 mazhab. Imam Abu Hanifah ada meriwayatkan bahawa dia pernah mendapat malam 27, dan Lailatul Qadar dia dapat malam 27. Imam Malik bin Anas pun kata sama. Imam Malik kata kebanyakan juga malam berdapat 27. Muhammad ibnu Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i pun sama juga, kuat dia kata malam 21. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan dia pernah mendapat pada malam 27 Ramadan. So, setiap tahun bertukar malam Lailatul Qadar ni tak sama. Dan juga kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali pun sama juga, pandangan yang mengatakan 27 Ramadan. Dan kebanyakan pada sahabat Nabi SAW, pada kita baca hadis, kebanyakannya jumpa pada malam 27 Ramadan. Di malam inilah malam yang kata Maulana Zakaria, kalau tak dapat malam yang lain kita pulun, malam ni kena habis-habis pulun. Malam ni kena habis-habis pulun. 28 yang tak pulun lagi, pulun lagi. Pulun sampailah akhir Ramadan. Ni ke-30, malam ke-30 Ramadan. InsyaAllah semua. Alhamdulillah, tadi kita dah habis surah Al-Mulk. Macam mana kita syarahkan dalam Nuzulul Quran. Al-Mulk ini kata ulama, kata Nabi SAW, selamatkan kita besok dalam kubur. Dan 4 rakaat jangan tinggal, jangan balik 4 rakaat lepas ni. 4 rakaat lepas ni pula kita akan buat surah sajadah, insya-Allah. Sajadah pun sama juga. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah maklum pada kita, barang siapa yang baca di antara maghrib dan isyak suratul sajadah, yakni alif lam mim sajadah, malam itu seumpama dikira baginya malam Al-Qadar. Wan jaga surah sajadah. Jadi siapa yang istiqamah baca Al-Mulk dengan sajadah ni sebelum tidur, tak payah baca dah, kita dah baca dalam solat kita. Sebelum tidur paling baik baca surah Al-Mulk dan sajadah. Selepas ini kita ambil dengan surah Waqi'ah pula. Barang siapa yang Nabi kata baca suratul Waqi'ah sebelum dia tidur, dia tak akan ditimpa kepapaan. Kepapaan ni kata ulama kemiskinan. Ulama tafsir, satu kemiskinan harta boleh jadi, kemiskinan budi bahasa boleh jadi, kemiskinan ilmu boleh jadi. Keseluruhan ini Allah akan hilangkan pada diri dia barang siapa yang istiqamah baca Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, surah tu paling baik, insya-Allah. Kita akan cuba 28 atau 29 ni 10 akhir ni kita baca surah pilihan saja, insya-Allah. Al-Kahfi kita dah habis. Ni tadi kita Tabarakalladzi dah habis, Ar-Rahman pun dah habis. Lepas tu sajadah, yang tak insya-Allah Waqi'ah. Boleh semua sama-sama dengan saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan, yakni pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29, pada malam terakhir daripada bulan Ramadan.
Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan harapan untuk mendapatkan ganjaran, semua dosa yang terdahulu akan diampunkan. Hadis ini kata ulama, kalau menurut hadis yang lain kita baca, bukan sahaja dosa dia diampunkan, bahkan kata Nabi SAW, segala kesalahan dia Allah akan tukar kepada kebaikan ataupun kebajikan. Kesalahan pun Allah tukar, bukan ampun saja tukar. InsyaAllah rugi siapa yang tak usaha bulan Ramadan ni untuk dapat malam Lailatul Qadar. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan yang terang dengan langit yang bersih. Pertama, Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih. Yang kedua, tenang lagi sunyi. Yang ketiga, tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk, seolah-olah bulan sedang memancar, yakni kerana banyak nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar lagi ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah Ta'ala telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Yang sebaliknya pada hari-hari lain syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Baihaqi. Ini dalam kitab Musnad Ahmad. Sama kita siapa? Madhab Hanbali. Dan juga saya hadis ini juga terbit juga ataupun diriwayatkan juga dalam kitab Mishkat Musabih. Hadis ini juga. Kita muzakarah tanda dulu. Pertama, kata Nabi SAW, antara tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih. Ulama bahas apa tanda langit yang bersih ini? Kamu melihat di atas kepala kamu cerah. Ini ulama bahas. Satu, cerah. Yang kedua, jelas. Bintangnya bersih, nampak. Setengah ulama kata tak nampak awan di situ, tak nampak bersih dia malam itu. Ini orang soleh nak. Kata guru kami melihat ketika di langit itu bersih, kata ulama, tidak ada campuran lain. Maknanya dipenuhi dengan sesuatu perkara apa macam awan-awan yang berkepul tak ada. Cerah, nampak cantik malam tu. Ini tanda pertama. Boleh? Ini pakat-pakat tengok. Pertama. Yang kedua, tenang lagi sunyi. Tenang lagi sunyi. Ulama bahas pertama, segala haiwan tidak akan berbunyi pada malam itu. Kata guru kami, termasuk ayam jantan. Termasuk ayam jantan. Ustaz ni ayam jantan pula. Sebab ada hadis Nabi SAW, kalau bunyi ayam jantan berkokok ini, kata Nabi, dia berkokok kerana apa? Melihat para malaikat rahman. Ada hadis. Yang kedua, bila kamu dengar dua riwayat, satu kata bunyi ayam jantan, nampak malaikat rahmat. Yang kedua kata Nabi, bunyi himar. Himar ni apa? Keldai. Keldai tak jumpa tempat kita ada keldai. Orang boleh keldai. Bunyi keldai. Keldai, bunyi keldai lah. Senang cakap, bunyi keldai. Apabila bunyi keldai, kata Nabi SAW, dia melihat syaitan. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, bila bunyi ayam jantan berkokok, kata ulama, dia menampak malaikat rahmat. Dan kalau bunyi anjing menyala, dia melihat syaitan. Boleh? Anjing boleh kita tahu. Malam ini berkemungkinan, kata ulama, di bahas ulama melalui hadis ini, malam itu tidak bunyi. Walaupun mereka melihat tak bunyi malam tu. Kerana apa? Terlampau banyak malaikat yang dah turun malam ni. Bukan akan turun, dah turun dah malam ni. Mula maghrib pada malam 27 ataupun malam Qadar itu, dah turun malaikat rahmat. Kata ulama, takkan bunyi. Sebab tu kata ulama, sunat kita ni baik membela ayam jantan. Payah pula kat kondo ayam jantan zat. Kampung kan boleh ayam jantan kan. Dan dari riwayat, kalau dalam kitab Syafi'i kita, setengah ulama mengatakan makruh sembelih ayam jantan, makruh. Kalau ada ayam tina dulu, baru tak bawa ayam jantan. Sebab tu Piramli kata apa? Nak tunggu ayam jantan bertelur, tak boleh tunggu, memang tak keluar. Sebab dia ada spesial ayam jantan ni. Sebab tu dalam riwayat, kalau tak ada ayam lain, barulah boleh sembelih ayam jantan. Kalau tidak boleh. Hukum dia makruh. Dan bila dia berkokok pada pagi itu,
sebenarnya dia melihat malaikat rahmat. Ketika itu doa, kata ulama. Dengar dia berrukuk, doa. Boleh semua insya-Allah. Dan termasuklah kata guru kami, tidak ada bunyi cengkerik pun. Tahu bunyi cengkerik? Bunyi cengkerik macam mana saya pun tak pandai nak bunyi kan. Bunyi cengkerik pun tak termasuk kata ulama. Ini bahas ulama yang pandangan pertama. Yang kedua, pandangan ulama mengatakan tidak ada bunyi pada malam itu. Mungkin bunyi-bunyi yang biasa dia ada. Dia ada. Akan tetapi malam tu special. Rasa tenang. Sunyi dia tenang. Sunyi ni sedap tidur. Kan? Macam kondo ni, aduh, budak-budak bawa motor. Esok perang kan? Aduh. Yang itu takkan hilang lah bunyi tu. Bukan seorang tu buat. Itu tak boleh hilang lah. Bukan mana tu kadang semua hilang bunyi. Tak. Apa yang boleh bunyi, dia bunyi lah. Bunyi horn ke, bunyi kereta polis ke, bunyi. Kata ulama, tetap dia akan bunyi kerana dia dibunyikan. Yang dia khususkan ini, antara dia adalah haiwan-haiwan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hadis tadi, saya riwayatkan tadi. Tu malam ini kata ulama berkemungkinan Lailatul Qadar tidak akan ada bunyi. Kita pamirlah, itu tanda yang kedua. Ingat ke ni? Dan tanda yang ketiga, tidak terlalu panas. So malam itu, tanda malam, langit cerah dan tidak ada bunyi ketika itu. Tidak terlalu panas. Yang ketiga, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk. Maksudnya malam itu selesa bagi kita. Tidak panas dan tidak sejuk. Kat sini ulama bahas memang sedap tidur. Betul? Sejuk sangat pun tak sedap, panas sangat tak sedap. Dia sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang ni kata ulama ni paling baik nak tidur. Waktu inilah paling sedap tidur kata ulama. Dan dibahas melalui hadis inilah. Kata ulama, bila kamu berasa dengan ketenangan melalui 3 benda ini, memang keseluruhan tubuh kita akan tenang. Bila kita berada dalam zon selesa, badan kita akan nak rehat ketika itu. Malam itu adalah malam Al-Qadar. Malam ini kebanyakan kata ulama, malam-malam Al-Qadar ni kita memang rasa penat daripada pagi. Siang dia penat dah. Badan terang, aduh, ini tak buat almuk pula dengan sajadah. Siang, malam tak bangun. Jaga-jaga malam ni. Sekurang-kurangnya dah buat tarawih dah, baca surah Al-Mulk dengan sajadah. Takut-takut tak bangun malam nanti. Tambahlah duduk tingkat 23. Selalu angin sejuk ni angin panas. Angin suam. Sedap tidur. Duduk kat balkoni. Ada orang, dia ingat dia boleh usaha dengan cara dia. Dia tidur kat balkoni. Aku tak nak tidur malam ni, tidur balkoni. Balkoni, duduk kat balkoni pun tidur juga malam tu. Nak begitu selesa tak selesa malam Lailatul Qadar ni. Sebab tu kena prepare insya-Allah. Ini antara 3 tanda, 4 tanda pada malam. Dan yang kelima kata Nabi SAW, seolah-olah bulan sedang memancar. Kata ulama, walaupun malam ini bukan malam yang pertengahan bulan. Bulan yang paling cantik adalah pada 14 hari bulan. Tu paling cantik. Sebab tu dalam sunnah, orang dulu panggil puasa mutih 13, 14, 15. Yang paling terang bulan 14. Kata guru kami, pada malam Lailatul Qadar, terang bulan itu seumpama terang 14. Walaupun bulan tu dah separa ataupun dah habis dah. Selalu ujung-ujung bulan ni dah nak habis dah kan, nak pergi ke anak bulan. Tapi terang dia kata ulama seumpama 14. Malam ni tengok dululah, jangan tengok lama je tak semayang. Dan cari tanda je semayang tak? Jangan. Kata ulama, kita melihat ni sebagai sandaran kita sahaja. Ini kajian Nabi SAW. Kerana apa dia memancar? Kata ulama, kerana nur kerohanian. Nur ni apa? Cahaya ibadahnya umat Nabi SAW di akhir Ramadan ini. Terlampau banyak yang beribadah pada 10 akhir ini, menyebabkan cahaya-cahaya nur ibadah ini naik ke langit. Yang kata ulama, dipantulkan oleh bulan yang sedang ada di atas langit. Sebab bukan kerana dia, bukan kerana matahari yang mancar, tidak. Kerana amalan orang saleh ketika malam Al-Qadar itu. Banyak amalan ketika itu naik. Kata ulama, sehingga bulan pun memancarkan cahaya yang ada. Pantulkan balik cahaya yang ada pada bumi, pantulkan balik pada bumi. So malam tadi, malam Lailatul Qadar ni akan menjadi malam yang terang benderang, kata ulama. Boleh?
Dan seterusnya, bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Apa maksud bintang-bintang digunakan, tidak digunakan untuk melontar syaitan? Satu pandangan ulama mengatakan tidak digunakan halilintar. Apa pula halilintar Ustaz? Kilat. Tak digunakan kilat pada malam itu. Sang ulama mengatakan bila datang kilat ataupun burung, maka disunatkan kita untuk baca a'udzubillahi minasyaitani rajim. Yang baca subhanallah, a'udzubillahi minasyaitani rajim. Sebab setiap panahan-panahan malaikat itu, kata ulama, bila syaitan yang sangat teruk keadaan dia, maka mereka akan dipanah dengan petir-petir Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pandangan ulama. Sebab tu bila berlaku buruk, maka ta'uzlah kamu a'udzubillahi minasyaitan. Berlaku buruk, a'udzubillahi minasyaitan. Bukan melantang. Mak bilang tak, a'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Bukan melantang So kata ulama, pandangan pertama kata bintang-bintang ni bermaksud apa? Kata ulama, berkemungkinan halilintar. Yang kedua memang tafsir bintang. Ulama kata bintang-bintang ketika itu tidak digunakan. Maksud dia, bintang memang jelas dinampak pada langit pada hari itu. Nampak cantik malam tu. Cantik sangat. Ini malam Al-Qadar. Okey, habis malam. Tu bahagian bab malam. Ada 6-7 tanda. Dan antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan harinya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Tanpa cahaya gelap pula. Matahari pula tak ada cahaya, gelap lagi tu pagi tu. Kiamat lah pula 3 hari ni. Jangan buat main. Kata ulama, pada pagi hari itu selepas terbit fajar, matahari terbit sahaja, kata Nabi SAW, tidak nampak direct matahari itu memancar. Bagaimana tidak nampak matahari seperti memancar? Nabi terang. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Maksud dia, kata ulama, boleh melihat matahari pagi itu. Keadaan dia seumpama kita melihat bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama? Bulan cantik je kan? Matahari kita tak boleh tengok, sakit mata kita. Bulan boleh tengok. Cahaya dia sebab pantulan, kata ulama. Dan matahari ketika itu zat dia, kata ulama, keadaan dia akan jadi seperti bulan purnama, kata Nabi SAW. Dia tidak akan menyakitkan mata yang melihat. Orang yang dapat lihat matahari ni siapa? Orang yang jaga sembahyang subuh. Dia keluar beli surau ataupun dia nak pergi kerja pagi tu kan, dia akan lihat matahari. Cantik. Dia ramai dah cuti dah, takut nak bangun besok kan. Matahari, kata ulama, pagi tu seumpama bulan purnama. Boleh? Dan keadaannya rata seperti bulan lah. Maksud dia cantik sahaja. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Kata ulama, diharamkan kerana apa? Kebiasaan. Kalau kita belajar tentang tablisul iblis, penipuan syaitan ini, iblis, kebanyakan syaitan-syaitan ini dia akan bergerak selepas terbit matahari. Dan pandangan ulama, syaitan yang dikhususkan untuk menyesatkan umat Muhammad SAW. Dan pada pagi Lailatul Qadar itu takkan keluar syaitan di tempat terbit matahari, kata ulama. Tak keluar, kata Nabi, tak keluar ketika itu. Syaitan tak akan menggoda. Sepanjang hari itu insya-Allah akan mudah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mudah ini? Bagi siapa yang jaga malam dia tadi. Untuk malam ini kalau berlaku Lailatul Qadar, insya-Allah besoknya kita mudah nak buat amal. Bukan penat, mudah. Walaupun malam tak tidur, tapi siang mudah nak buat amal. Tetap juga jaga subuh, jaga zuhur, jaga asar, maghrib, isyak, sampai di akhir Ramadan ini. Di sini riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Keterangan sikit. Perkara yang disebut pada awal hadis ini telah pun dinyatakan dalam hadis yang terdahulu. Pada akhir hadis dinyatakan berapa tanda Lailatul Qadar dengan sungguh jelas dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Maulana Zakaria tak nak syarah sebab hadis ini jelas. Nampak dah macam mana yang akan berlaku. Selain itu ada lagi beberapa tanda yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat dan juga disebutkan oleh mereka yang pernah mengalami malam tersebut, khasnya apabila matahari terbit pada pagi hari itu. Matahari akan terbit tanpa sinaran yang memancar kuat. Tanda ini banyak dinyatakan dalam hadis-hadis dan sentiasa ditemui. Selain itu ada lagi beberapa tanda lain. Beberapa tanda-tanda lain, tanda-tanda ini tidak semestinya berlaku.
Maksud dia ada tanda-tanda lain yang Maulana Zakaria syarahkan dalam ni. Antara dia apa? Sayyidina Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Dia berkata, saya telah merasai air laut pada malam ke-27 Ramadan. Dia telah merasai air laut. Rasa ni macam minum. Dia rasa air laut pada malam 27 Ramadan itu. Dan sesungguhnya saya telah mendapati air laut itu betul-betul tawar. Sahabat Nabi ni bukan kita. Jangan malam ni pergi laut pula. Nak rasa laut, Ustaz kata pergi laut, rasa tak laut tawar ke tak? Jangan. Ni sahabat Nabi, Allah pilih dia kerana dia ibadah pada Allah SWT. Malam tu dia rasa laut. Laut pun tak. Ni riwayat Dan yang kedua, Hadrat Ayyub bin Khalid rahimahullah ta'ala. Ini adalah waliullah, maknanya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama pula berkata, saya terpaksa mandi pada suatu malam. Saya telah mandi dengan air laut lalu mendapati air itu tawar. Dia mandi air laut pada malam tu, mungkin ada qada hajat dan sebagainya, mandi wajib dan sebagainya, dan dia rasa air laut ketika dia mandi itu tawar. Kisah ini berlaku pada malam yang ke-23. Yang berlaku kepada waliullah ini, Hadrat Ayyub ini, adalah pada malam ke-23. Para masyayikh menulis bahawa pada malam Lailatul Qadar, ini yang banyak berlaku itu dengan cerita. Para masyayikh menulis bahawa pada malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pokok pun akan rebah ke bumi. Ini bukan saya cakap ni, Maulana Zakaria cakap. Sehingga pokok pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun kembali kepada kedudukan asalnya. So ada riwayat yang kata pokok ni sujud, ada riwayat kata Maulana Zakaria. Walau bagaimanapun, ini paling penting, walau bagaimanapun perkara-perkara sebegini, yakni segala perkara yang ajaib ni, pokok sujud, air laut jadi tawar, macam-macam benda lah kita dengar kan, macam-macam benda. Perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan kasyaf dan tidak dapat disedari oleh semua orang. Oleh semua orang, bukan semua orang boleh tengok. Dia hanya terdapat bagi mereka yang kasyaf saja, kata Maulana Zakaria. Kasyaf ni apa? Kasyaf ni apa sebenarnya? Kasyaf ni kelebihan yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar riwayat daripada orang kata, semalam kau tahu aku tengok orang pokok sujud, pokok kelapa tepi rumah aku tu sujud. Tengok balik dia, dia layak tak dapat kasyaf. Pertama, mereka yang layak dapat kasyaf apa dia? Pertama, solat fardu tak pernah tinggal berjemaah. Pertama sekali. Yang kedua, terbit pada dirinya sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak sunnah tu. Maksud sunnah ni apa? Dia istiqamah dengan amalan dia. Quran tak pernah tinggal, zikir tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, akhlak dengan manusia baik, dengan isteri baik, dengan anak baik, semua baik. Dan terbit pada diri dia juga, kata ulama, sempurna ilmunya. Maksud sempurna ilmu ni apa? Dia khatam, belajar tauhid dia khatam. Tahulah sifat 20 tu, kalau orang tanya tahulah tauhid tu, Asy'ariyah. Kemudian fiqh, master fiqh, master tasawuf dan master tajwid. 4 ilmu ini paling kuat. Dan juga dia mungkin mencuburi dalam bidang-bidang yang lain, kata ulama. Ini syarat mereka yang nak jadi wali. Dan antara tanda wali, kata Kaizani rahimahullah ta'ala, 2 tanda antara dia. Pertama, tanda wali ni apa? Pertama, dia tidak pemarah. Pertama, tidak pemarah. Yang kedua, dia tidak kedekut, pemurah. Tak pemarah, pemurah. Tak pemarah, pemurah. Ini antara tanda wali. Cuba tengok, ada tak? Antara 2 ni mesti ada kantoi ni. Masuk kita lah, saya yang bercakap ni, mesti ada kantoi 2 ni punya. Ini antara tanda yang paling kecil kalau nak lihat. Di samping saya cakap tadi, kalau kita dengar pada kawan kita, aku semalam Kak Ahmad datang dah aku, sebab aku nampak orang duduk. Baru ni saya pergi minum dengan kawan, ada orang cerita dengan saya, Ustaz, ada dulu seorang haji ni, dia kata ada seorang datang rumah dia nak minta sedekah. Lepas tu saya kata, apa yang berlaku? Dia kata dia bagilah, dia nak bagi sedekah. Dia tanya, apa yang kau nak? Orang ni kata nak baju. So dia kata, saya bawa
Haji ni bawa baju-baju, bau-bau anak dia, baju raya bawa pergi depan orang yang minta sedekah. Dia kata tak nak yang ni, aku nak baju yang lagi satu, baju milik kau. Dia kata. Lepas tu saya tanya, baju yang macam mana tu? Rupanya orang yang minta sedekah dia nak baju yang milik owner ni sendiri. Maksud dia baju itu yang paling dia sayang. Dia kata memang ada baju yang paling aku sayang. Baju apa? Baju yang dijahit sendiri oleh isteri aku. Anniversary bagi hadiah tu, baju tu dia nak. Lepas dia cakap macam ni, aku tak bagilah, dia kata. Aku tak bagi, tak boleh bagi, dia kata. Kalau tak boleh tak, orang ni pun pergi, dia kata. Dia kata haji ni kejar orang ni jalan, tiba-tiba terbang. Wallahualam, saya pun tak berani nak komen. Saya pun tak jumpa haji ni. Kalau haji ni dia menepati apa yang saya cakap tadi, mungkin lah insya-Allah Wallahualam. Tapi tahu saya tak ada lah nak tiba-tiba turun jumpa kita malam Lailatul Qadar. Tak ada masa malaikat ni. Dia nak aminkan doa kita je pada malam tu. So jangan cari malaikat, jangan cari pokok sujud, batu sujud ke, bangunan sujud ke, apa sujud. Jangan tengoklah. Jangan pergi rasa kolam pula kat atas. Tawar tak tawar, dia dah letak klorin dah. Jangan rasa pula malam ni. So kata ulama, yang perlu pada malam Lailatul Qadar ini adalah ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semak pada hari ini, solat aku ada tinggal tak? Qada malam ni juga. Quran aku hari ni dapat baca berapa helai. Berapa helaian, berapa muka dapat baca. Habiskan malam ni juga. Istighfar aku hari ni buat tak? Zikir aku buat tak hari ni? Buat, habiskan malam ini. InsyaAllah semua. Tanda-tanda kita muzakarah. Saya tak nak detailkan, nanti panjang. So tanda-tanda ini menjadi ibrah, pengajaran bagi kita. Bukan sahaja di sebagai hari sahaja, sebenarnya tanda bagi kita. Benda ni akan berlaku pada malam Al-Qadar. Dan saya galakkan bagi mereka yang orang kata beribadah istiqamah pada malam-malam 10 akhir ini, maka berilah masa untuk melihat juga. So pergi lihat ada tak tanda. Jangan lihat tak ibadah pula. Lihat untuk apa? Membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi tengok bukan sebab nak tengok. Malam ni malam Qadar ni. So azan subuh. Jangan. Azan subuh habis dah. Malam ibadah Lailatul Qadar daripada maghrib sampai terbit fajar. Bukan sampai tengah hari itu zuhur, tak. Sampai subuh itu saja malam tu. Sebab akan ada hadis nanti kita baca, nak dekat raya nanti kita baca hadis. Malaikat Jibril akan panggil seluruh malaikat yang lain. Dah, jom kita semua balik. Bila azan subuh terbit fajar saja kata ulama, semua balik naik. Semua naik ke atas dan ketika itu tinggallah kita semua. Beruntunglah bagi mereka yang ibadah, yang banyak doa pada malam itu. So kita kejarlah. Sebab doa pada malam ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihijab dengan kita, tidak ada halangan. Maka kata ulama, berusahalah. Dan saya riwayatkan yang terakhir, malam ini adalah malam yang paling kuat pandangan ulama. Maka jangan kita sia-siakan. Mungkin ada orang yang tertinggal malam 21, 23, 25, dan jangan tinggal malam 27. Dan ada yang terakhir, kalau tak lepas 27 pun malam yang ke-29 jangan tinggal. Boleh semua insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.